Okey, selamat petang semua. Okey, hari ini kita akan belajar tajuk 4.2 peluasan kuasa British di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Okey, minggu lalu kita telah lihat tentang sistem kesultanan di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Dan kita juga telah lihat bagaimana Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu menjalin hubungan dengan luar. Terutamanya dengan Siam. Terutamanya dengan Siam. Jadi kita akan lihat tajuk hari ini bagaimana British. Satu lagi kuasa luar itu British. Turut berminat meluaskan kuasa di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Setelah British menguasai Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang, British sekarang beralih pandangan ke Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Tapi masalahnya di sini adalah negeri-negeri ini adalah di bawah naungan Siam. Negeri Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu ini adalah di bawah pengaruh dan naungan Siam. Jadi British tidak mampu meluaskan kuasa di negeri-negeri tersebut. Jadi British kena cari cara untuk meluaskan kuasa di situ. Jadi sekarang kita tengok muka surat 90 buku teks anda. Pastikan anda dengan buku teks. Pada muka surat 90 kita akan lihat tajuk ini, faktor peluasan kuasa British di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Mengapa British ingin meluaskan pengaruh dan kuasa di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu? Mengapa? Ataupun kalau anda lihat soalan esei, tajuk dia adalah ini. Mengapakah British berminat untuk meluaskan kuasa ke atas negeri-negeri tersebut? Jadi kita lihat ini dulu. Satu adalah kerana ini. Adalah ini kerana ini kedudukan yang strategik. Negeri Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu ini kedudukan dia strategik. Dia strategik kepada perdagangan British. Kedudukannya strategik kepada perdagangan British. Kelantan dan Terengganu strategik di laluan perdagangan di antara Siam dan Singapura. Dia adalah strategik di antara Siam dan Singapura. Sebab Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu ini dia terletak berhampiran dengan Laut Cina Selatan. Dia berhampiran dengan Laut Cina Selatan. Kalau Perak, Selangor, Negeri Sembilan dengan Perak, Selangor, Negeri Sembilan dia terletak berhampiran dengan Selat Melaka. Itu di sebelah barat. Kalau di sebelah timur, Kelantan, Terengganu ini dia terletak berhampiran dengan Laut Cina Selatan. Bukan Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu. Dia berhampiran dengan Laut Cina Selatan. Jadi kawasan tersebut juga merupakan kawasan perdagangan. Khasnya untuk British. Sebab pada masa itu British melakukan perdagangan dengan China. British melakukan perdagangan dengan China. Jadi amat strategik lah laluan perdagangan di Kelantan dan Terengganu. Dua. Bagi menghalang kemasukan kuasa barat yang lain. Bagi menghalang kemasukan kuasa barat yang lain. Jadi negeri-negeri Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu merupakan penampang usaha kuasa-kuasa barat yang lain untuk campur tangan. Pada masa itu kuasa barat seperti Perancis, Jerman, Amerika Syarikat dan Rusia cuba meluaskan kuasa. Cuba meluaskan kuasa pada masa itu di negeri-negeri Melayu Utara. Mereka cuba meluaskan kuasa di situ. Sebab British belum dapat memiliki negeri-negeri berkenaan. Jadi negeri-negeri berkenaan dia masih bebas walaupun di bawah pengaruh Siam.
Okay. Jadi British perlu menguasai negeri-negeri ini untuk menghalang kemarahan kuasa barat tersebut. Okay. Jadi pada masa itu, okay, mengapa Perancis, Jerman, Amerika Syarikat dan Rusia ingin meluaskan kuasa di negeri-negeri Melayu Utara? Satu, sebab ingin menguasai bahan mentah. Okay. Ingin menguasai bahan mentah. Okay. Di negeri-negeri Melayu. Okay. Untuk mencabar penguasaan British di negeri Melayu. Okay. Pada masa itu, Jerman cuba mendapatkan Pulau Langkawi. Okay. Amerika Syarikat cuba meluaskan pengaruhnya di Terengganu pada masa itu. Okay. Perancis pada masa itu berminat meluaskan kuasa di kawasan Segenting Kra. Okay. Segenting Kra. Jadi Perancis dia bercita-cita, okay, untuk bersaing dengan Singapura pada masa itu. Okay. Dan Rusia pula ingin membuka pertempatan di ujung Salang. Okay. Sebenarnya saya telah sentuh tajuk ini sebelum ini. Okay. Saya rasa kalau tak salah saya bab 1. Okay. Bab 1 muka surat 16. Okay. Ada muka surat 16 bab 1. Anda boleh rujuk bab 1 muka surat 16. Okey. Saya telah pun sentuh tentang tajuk ini dahulu. Anda boleh rujuk muka surat tersebut. Jadi yang kedua ini adalah untuk menghalang kemasukan kuasa barat yang lain. Okey, yang ketiga. Okey, yang ketiga adalah ini kemakmuran dan sumber hasil. Okey, negeri-negeri Melayu Utara ini, Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu ini, mereka juga kaya dengan sumber hasil. Kalau Perak, Selangor, Negeri Sembilan, dia kaya dengan biji timah kan? Okey, Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu pun ada kelebihan dia. Okey, bagi Kedah dan Perlis, hasil pertanian dan peternakan menjadi sumber bekalan makanan. Okey, bagi memenuhi permintaan penduduk Pulau Pinang. Okey, permintaan makanan penduduk Pulau Pinang yang dikuasai oleh British. Bagi Kelantan dan Terengganu pula, mereka kaya dengan aktiviti perbuatan seperti pertukangan dan pembinaan kapal. Okay, pertukangan ini maksudnya kraft tangan dan pembinaan kapal. Lagi satu, Kelantan dan Terengganu ini adalah pembekal kepada pelbagai barang dagangan kepada pedagang Singapura. Jadi di sini kita boleh lihat Kelantan dan Terengganu, Kedah dan Perlis ini begitu penting untuk British. Kedah dan Perlis ini adalah dari segi bekalan makanan. Kelantan dan Terengganu ini adalah dari segi barang dagangan. Okey, barang dagangan. Contohnya pertukangan, pelbagai jenis barang dagangan serta pembinaan kapal. Yang keempat, faktor yang keempat adalah ini, menghubungkan Burma dengan Pulau Pinang. Menghubungkan Burma dengan Pulau Pinang. Jadi British pada masa itu berhasrat menghubungkan Burma dengan Pulau Pinang serta Singapura. Sebab British pada masa itu dia sedang membina jalan raya. Dia ingin membina jalan raya, jalan kereta api dan telegraf di antara Burma dan Pulau Pinang. Okay. Jadi membolehkan British membeli rangkaian terus dengan India. Jadi hal ini sangat penting untuk perdagangan dan keselamatan British. Sebab macam jalan raya, jalan kereta api, dia akan lalu di kawasan Perlis, Kedah dan Kelantan. Okay? Yang terletak di antara sepadan Siam dengan Tanah Melayu. Okay. Dan yang terakhir sekali, berbang orang putih. Berbang orang putih. Okay. Pada masa itu, British mendapati Siam melakukan kekejaman di negeri-negeri Perlis, Kelantan, Kedah dan Terengganu. Okay. Siam melakukan kekejaman.
Okay, Siam sering menyerang negeri-negeri berkenaan. Okay, Siam sering kali menyerang negeri-negeri berkenaan. Khasnya negeri Kedah. Okay, jadi bagi mewajarkan tindakan British. Jadi slogan Bebang Orang Putih telah digunakan untuk usaha British meluaskan kuasa. Okay, Bebang Orang Putih di sini maksudnya British merasakan dia ada tanggungjawab, British ada tanggungjawab, okay, untuk melindungi penduduk di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Okay, British kata dia ada tanggungjawab untuk melindungi penduduk Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Sebab sekarang Siam melakukan kekejaman di negeri berkenaan. Okey, boleh anda faham? Jadi 5 sebab lah. Okey, jadi kita tengok soalan esei ya. Okey, ini soalan esei, mengapakah British berminat untuk meluaskan kuasa di atas negeri-negeri tersebut? Okey, negeri-negeri Melayu Utara. Okey, satu, kedudukan yang strategik. Okey, tadi kita sudah bincang kedudukan yang strategik. Okey. Kedudukan strategik itu laluan perdagangan Siam dengan Singapura. Okey, dua, penting untuk perdagangan British. Okey, dua adalah perdagangan British. Tiga, menghalang kemasukan kuasa barat yang lain, contohnya Rusia, Jerman, Amerika Syarikat. Empat, kekayaan hasil. Okey, Kedah, Kelantan, Kedah, Perlis kaya dengan hasil pertanian dan boleh diajarkan sebagai makanan. Manakala Kelantan dan Terengganu mamu dengan kegiatan perbuatan ataupun pertukangan, craft tangan contohnya. Serta membekalkan barangan dagangan kepada pedagang British di Singapura. Okey, 7, ingin menghubungkan Burma dengan Pulau Pinang. Okey, menerusi rangkaian seperti kereta api, jalan raya, telegraf dan menjamin kepentingan perdagangan British. Okey, ini sama dengan ini. Okey, menjamin keselamatan perdagangan British. Sama juga. Serta konsep Bebang Orang Putih. Okey, British merasakan dia ada tanggungjawab untuk melindungi masyarakat dan memajukan masyarakat di Perlis, Kelantan, Kedah dan Terengganu. Dan sebab British mendapati Siam melakukan kekejaman di negeri-negeri berkenaan. Okey, jadi boleh? Nanti saya akan hantar ini dalam grup. Jadi anda boleh tengok. Ini. Okey, jom kita cuba tengok kertas satu. Anda beritahu saya apa jawapan dia. Okey, jom kita tengok. Okey, ini kertas satu. Okey, anda cuba jawab soalan ini ya. Tulis jawapan dalam ruangan chat. Negara barat dan kawasan Jerman, Pulau Langkawi, Rusia, X, British, Perak. Okey, apa jawapan dia? Okey, D, ujung salang. Yi Mi Suan pun kata D, Chen Wening kata D, Tong Yun Si kata C, Yu Jing En kata D, Vincent Ho pun kata D, Joshua pun kata D. Okey, bagus. Jawapan dia adalah ujung salang. Okey, very good. Ujung salang. Kalau segenting kera siapa? Segenting kera siapa? Kalau segenting kera siapa? Negara barat mana? Yes, Eugene En, Imi Suang, Tong Yu Si, Chong Wei Ning, Joshua, Cheng Wei. Kata Perancis. Kalau segenting kera dia adalah Perancis. Dia adalah Perancis. Okey, bagus. Okey, bagus. Okey, anda cuba jawab soalan ini ya. Nombor 6. Okey, maklumat berikut berkaitan dengan slogan kuasa barat untuk meluaskan pengaruh. Okey, Bebang Orang Putih. Apa jawapan dia? A, Rusia, B, British, C, Perancis, D, Portugis.
kuasa barat mana yang guna ini? Okey, B, semua kata B. Okey, majoriti kata B. Okey, Ginny dengan Deborah kata B juga. Okey, betul, jawapan dia adalah berbang orang T. Okey, bagus. Okey, anda tengok nombor 7 sekarang ya. Nombor 7 sekarang apakah cara yang dilaksanakan oleh British untuk menghubungkan Burma dengan Pulau Pinang dan membolehkan mereka mempunyai rangkaian terus perhubungan dengan India? A. Telefon, B. Telegraf, C. Kapal berkuasa wap, D. Mengadakan persepadanan dengan Siam. Apa jawapan dia? Nombor 7. Apa jawapan dia? Okey, B. Okey, ramai yang pilih B Okey, Deborah dengan rakan dia pilih B. Okey, bagus. Jawapan dia adalah B. Okey, telegraf Okey, selain itu kereta api dengan jalan raya. Okey, selain itu kereta api dengan jalan raya. Okey, kereta api dengan jalan raya. Okey, telegraf, kereta api, jalan raya. Okey, bagus. Okey, jadi kita berhenti sampai soalan nombor 7 Okey, sekarang kita sambung balik buku teks Okey, jadi anda cuba tengok tajuk ini pula Okey, strategi perluasan kuasa British di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Okey, muka surat 92. Okey, muka surat 92 Okey, anda tengok tajuk ini. Okey, jadi pada masa itu British sedar banyak kuasa asing berminat terhadap negeri Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Dan negeri-negeri berkenaan di bawah pengaruh dan naungan Siam. Jadi British kena bertindak cepat. British kena bertindak cepat untuk mendapatkan dan meluaskan kuasa di negeri-negeri berkenaan. Jadi perluasan kuasa British di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu dijalankan secara berperingkat. Dijalankan secara berperingkat. British sedar ia di bawah naungan Siam. Jadi kalau British melakukan secara agresif ia akan menimbulkan masalah. Jadi pada masa itu British dia menggunakan strategi perjanjian. British menggunakan strategi perjanjian. Strategi perjanjian. Jadi apa strategi yang digunakan oleh British? Strategi perjanjian. Strategi perjanjian. Ini adalah strategi yang digunakan oleh British. Jadi British pada masa itu mengadakan perjanjian dengan Siam. Jadi perjanjian ini dipanggil sebagai Perjanjian Bangkok. Perjanjian Bangkok 1909 British mengadakan perjanjian dengan Siam. Mengapa British ingin mengadakan perjanjian Bangkok dengan Siam? Apa yang berlaku sebelum itu Jadi anda kena tahu negeri-negeri Melayu pada masa itu, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Perlis, negeri-negeri Melayu pada masa itu hubungan mereka rapat dengan Siam. Dan negeri-negeri ini menghantar bunga emas. Negeri-negeri ini menghantar bunga emas dan perak setiap 3 tahun sekali. Sebagai tanda persahabatan. Bagi negeri-negeri ini penghantaran ini adalah tanda persahabatan. Ini bagi negeri-negeri ini Tetapi bagi kerajaan Siam bila negeri ini hantar bunga emas maksudnya ia adalah tanda pertuanan Siam dan patuh kepada kuasa Siam. Faham tak?
Okey. Jadi muncul salah faham di sini ya. Kita tengok negeri-negeri ini, Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu, mereka hantar bunga emas sebagai tanda persahabatan. Tetapi bagi kerajaan Siam, bunga emas ini maksudnya negeri-negeri ini dia terima pertuanan Siam dan mesti patuh kepada Siam. Jadi apa yang berlaku di sini adalah apabila negeri-negeri ini tidak menghantar bunga emas kepada Siam, Siam akan serang. Okey, Siam dia akan serang di negeri-negeri ini. Okey, okey, Kedah kena berapa kali Jadi pengaruh Siam ke atas negeri-negeri ini kurang menyenangkan pihak British. Jadi matlamat utama British adalah untuk memastikan laluan perdagangan India dan China berada dalam keadaan yang selamat. Okey. Jadi sekiranya British bersaing dengan Siam untuk mendapatkan Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu, nanti ia akan merugikan British. Okey. Jadi British terpaksa menggunakan strategi perjanjian sebab konfrontasi dengan Siam, sekiranya British lawan Siam, ini akan merugikan British sebab keadaan laluan perdagangan jadi tidak selamat. Jadi British terpaksa menggunakan strategi perjanjian sebab Siam masa itu sangat kuat tau. Jadi sejak tahun 1826 terdapat beberapa siri perjanjian yang melibatkan British dengan Siam. Okey, menyentuh tentang hal ehwal negeri-negeri Melayu. Okey, jadi perjanjian ini diakhiri dengan Perjanjian Bangkok 1909 yang membolehkan British meluaskan kuasa di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Okey, jadi jom kita lihat apa perjanjian-perjanjian British dengan Siam sebelum Perjanjian Bangkok. Okey, kita ada perjanjian ini 1826 Perjanjian Berni. Okey, 1897 Perjanjian Sulit 1897. Okey, jadi dalam perjanjian ini British mahu memastikan tidak ada kuasa lain meluaskan pengaruh ke atas Kedah, Kelantan dan Terengganu. British mengakui hak pertuanan Siam ke negeri tersebut. Okey, ini adalah perjanjian Sulit Okey. Jadi British nak pastikan tiada kuasa lain yang akan meluaskan kuasa di negeri itu. Okey, lepas itu Perjanjian Sempadan 1899. Dalam perjanjian ini ia menetapkan sempadan di antara negeri Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang dan Kedah. Perjanjian ini menyelesaikan masalah sempadan di antara Perak dengan Siam. Okey. Jadi British melakukan perjanjian sempadan, untuk memastikan sempadan British dan sempadan Siam. Yang seterusnya, Perjanjian 1902. Perjanjian 1902. Di mana dalam perjanjian ini Siam akan mengawal hubungan luar Kelantan dan Terengganu. Negeri-negeri ini tidak boleh menyerahkan konsesi kepada kuasa asing tanpa izin Siam. Pengisytiharan ini penting untuk British untuk meluaskan kuasa. Dalam perjanjian 1902, negeri-negeri Kelantan dan Terengganu tidak boleh menyewa, memajak tanah mereka kepada kuasa asing, kuasa luar seperti Perancis, Jerman, mereka tidak boleh. Mesti minta izin Siam. Jadi di sini British merasakan selamatlah sebab negeri-negeri, sebab kuasa asing yang lain tidak dapat campur tangan lagi. Lepas itu Perjanjian Bangkok 1909. Perjanjian Bangkok 1909 mengakhiri semua perjanjian British dengan Siam pada masa itu. Soalan. Mengapakah British menggunakan strategi perjanjian untuk meluaskan kuasa? Pelajar, anda boleh cuba jawab soalan ini tak? Mengapakah British
menggunakan strategi perjanjian untuk meluaskan kuasa. Mengapa? Kamu fikir agak-agak, mengapa British dia guna strategi perjanjian? Mengapa tidak lawan saja dengan Siam? Mengapa? Okey, cuba anda jawab dan tulis jawapan anda pada ruangan chat. Okey. Anda boleh tulis sekarang. Okey, Joshua kata konfrontasi secara bersemuka akan membawa kepada kerugian. Okey, bagus. Inilah jawapan Joshua. Okey, saya paparkan jawapan dia. Okey, saya paparkan jawapan dia. Ini jawapan Joshua. Okey. Ini jawapan Joshua. Sekejap. Okey, Joshua kata konfrontasi secara bersemuka akan membawa kepada kerugian. Okey, kita tengok jawapan Vincent. Okey, menyedari bahawa konfrontasi bersemuka akan merugikan. Okey, dia Vincent Ho punya jawapan sama dengan Joshua Tay. Okey, ada jawapan lain lagi tak? Ada jawapan lain tak? Okey, untuk mengelakkan penimbulan masalah. Okey, apa masalah yang timbul? Okey, apa masalah yang timbul? Okey, apa masalah yang timbul? Okey, betul. Untuk mengelakkan perang, ya. Untuk mengelakkan perang, betul. Untuk mengelakkan perang, untuk elak perang di antara British dengan Siam. Okey, mengapa nak elak perang British dengan Siam? Okey, boleh anda bagi sebab tak? Mengapa nak elak perang British dengan Siam? Apa British nak jaga apa? British nak jaga apa sebenarnya? Okey, kita cuba tengok di sini ya. Mengapa? Okey, mengapa? Sebab ini. Okey, anda cuba lihat ini ya. Okey, anda cuba lihat ini. Okey, memastikan laluan perdagangan di antara India dengan China berada dalam keadaan yang selamat. Okey, berada dalam keadaan yang selamat. Okey. Jadi anda boleh kata sini memastikan, kita sambung okey, memastikan laluan perdagangan British selamat. Boleh. Dan lagi satu, lagi satu cara adalah untuk meluaskan kuasa. Jadi ini adalah jawapan dia lah. Okey, ini adalah jawapan dia. Okey. Jadi anda boleh catat jawapan tersebut. Okey. Nanti saya akan hantar rakaman ini ke dalam grup anda. Anda boleh lihat semula lah. Okey, anda boleh tonton semula dan anda boleh catat nota anda. Satu. Okey, boleh anda faham? Okey, boleh anda faham tak ini? Okey, kalau boleh faham sila respons. Okey, boleh? Boleh ya? Okey, bagus. Okey, jadi saya sambung Okey, saya sambung. Okey, kita tengok perjanjian Bangkok Okey, kita tengok perjanjian Bangkok. Okey, di muka surat berapa? 93. Okey, perjanjian Bangkok Okey, perjanjian Bangkok
ditandatangani. Okey. Ini adalah perjanjian sebelum perjanjian Bangkok. Ada kurang-kurang 4 perjanjian sebelum perjanjian Bangkok. Okey, perjanjian Bangkok 1909 ditandatangani di antara British dengan Siam. Okey, British dengan Siam 1909. Jadi perjanjian ini memberi kesan yang besar terhadap negeri-negeri Melayu seperti Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Sebab perjanjian ini membuka laluan kepada British untuk menguasai negeri-negeri tersebut dan negara kita tanpa gangguan kuasa yang lain. Okey. Jadi kita tengok rentetan peristiwa sebelum perjanjian Bangkok. Okey, 1907 pihak British berunding dengan Siam. Okey, selepas Perancis berunding dengan Siam. Okey. 1907 pihak pejabat tanah jajahan membenarkan usaha rundingan. Okey, 13 September 1907 Strobel, okey, E.H. Strobel menemui Putera Damrong, itu Menteri Dalam Negeri Kerajaan Siam, bagi menyampaikan hasrat British. Dan 1907 November, ia telah disampaikan kepada Raja Siam. Januari 1908 hingga Januari 1909, draft perjanjian telah dirangka. Okey, draft maksudnya rangka. Rangka perjanjian telah dirangka. Dan pada 10 Mac 1909, perjanjian Bangkok ditandatangani di antara wakil British Ralph Paget dengan wakil Siam Putera Dawangse, okey, Warapraka, okey, yang juga merupakan Menteri Hal Ehwal Luar Kerajaan Siam. Jadi ini adalah syarat perjanjian British dengan Siam, okey, pada tahun 1909. Okey. Jadi sekarang kita tengok apa isi dia okey. Jadi dalam isi ini dalam isi perjanjian ditulis macam ini. Okey, anda tengok dalam isi perjanjian dicatat ini. Ini penting Okey, melalui perjanjian Bangkok 1909 negeri Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu akan menerima seorang penasihat British. Okey. Jadi melalui perjanjian ini Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu menerima seorang penasihat British. Okey. Bukan resident penasihat British. Kalau Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan, dia resident British. Kalau Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu, okey, pegawai itu dipanggil sebagai penasihat British. Jadi apabila Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu menerima penasihat British, maksudnya British meluaskan kuasa secara tidak langsung di negeri-negeri ini. Dan menerusi perjanjian ini, Siam menyerahkan Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu kepada British. Okey, bagaimanapun pada awalnya Kelantan dan Terengganu menolak penasihat ini Okey, jadi itu sahaja tajuk kita pada hari ini. Okey, jadi kita buat soalan dahulu okey, tentang Kedah, Kelantan, Terengganu dengan Perlis Okey, jadi kita buat soalan dulu. Okey, anda tengok ini soalan yang ke-8 soalan objektif. Okey, anda cuba jawab soalan ini, soalan nombor 8 apakah kaedah? Okey, saya besarkan sedikit. Okey, apakah kaedah yang digunakan oleh British untuk menghalang kuasa barat lain menguasai negeri-negeri Melayu? A. Meminta bantuan ke tentera Siam. B. Perjanjian dengan Siam. C. Melantik sultan yang disukai British. D. Menandatangani dengan perjanjian kuasa barat yang lain. Okey, ramai yang pilih B. Okey, ramai yang pilih B. Okey, Chong Wen Ning, Im Suan dan rakan-rakan semua pilih B. Okey, bagus. Jawapan dia adalah B. Okey.
mengadakan perjanjian dengan Siam. Okey, bagus. Okey, jadi sekarang anda tengok, cuba jawab soalan ini pula. Okey, mengapakah mengapakah Siam mengarahkan Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis menghantar bunga emas kepadanya? Mengapa Siam mengarahkan Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis menghantar bunga emas kepadanya? A. Elak serangan Siam. B. Mengakui ketuanan dan kepatuhan pada Siam. C. Mendapatkan bantuan tentera daripada Siam jika diserang British. D. Sebagai tanda persahabatan. Okey, apa jawapan dia? Eugene, Eugene Ng kata B, Chen Wei kata B, Emerson kata B, Deborah Chen Wei Ning pun kata B juga. Okey, betul. Jawapan dia adalah B. Okey, mengakui ketuanan dan kepatuhan kepada kuasa Siam. Okey. Tapi kalau Kelantan, Terengganu dan Kedah dan Perlis, mereka menganggap bunga emas ini adalah tanda persahabatan. Tapi Siam anggap ia sebagai tanda mengakui ketuanan dan kepatuhan pada Siam. Okey, jawapan adalah B. Okey, tengok soalan 11. Okey, apakah perubahan yang dialami oleh negeri-negeri Melayu Utara berikutan Perjanjian Bangkok 1909? Okey, A. Mempertuankan Siam. B. Menerima penasihat British. C. Menjadi jajahan takluk British. D. Memasukkan sistem raja. Okey, apa jawapan 11? Okey, jawab. Okey, ramai yang dah jawab. Okey, jawapan anda adalah apa? B. Okey, menerima penasihat British. Okey, menerima penasihat British. Okey, bagus semua. Okey, menerima penasihat British. Okey, bagus. Okey, anda cuba tengok. Anda cuba tengok ini pula. Okey, maklumat berikut berkaitan dengan perjanjian British dengan Siam. Okey, 1902. Pengisytiharan British dengan Siam 1902. Ini perjanjian sebelum perjanjian Bangkok. Okey, dalam perjanjian British dengan Siam 1902, Siam akan mengawal hubungan luar bagi negeri Kelantan dan Terengganu. Okey, apakah yang hendak dicapai oleh British melalui perjanjian tersebut? A. Hubungan dengan Siam. B. Meluaskan pengaruh ke Siam. C. Menentukan sempadan Siam dan Kelantan. D. Meluaskan kuasa ke negeri-negeri Melayu Utara. Okey, apa jawapan dia? Okey, D. Okey, Vincent D, Chen Wei D, Tong Yusin D, Eugene Ng D. Okey, semua pilih D. Okey, bagus semua. Okey, semua pilih D ya. Ya, betul. Okey, jadi dalam perjanjian ini anda harus ingat satu benda. Okey, negeri-negeri Melayu merujuk kepada Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu tidak boleh serah konsesi kepada kuasa kepada pihak luar, kepada kuasa asing, pihak luar tanpa izin Siam. Okey, jadi perjanjian ini membuktikan negeri membuktikan kuasa asing lain tidak boleh campur tangan. Jadi ini yang mahu dicapai oleh British. Okey. Jadi ini adalah soalan 12 Okey. Jadi kita cuba tengok ini. Okey, anda cuba tengok soalan struktur sekarang Okey, anda tengok soalan struktur, anda cuba jawab soalan struktur ini. Okey, nanti saya akan hantar latihan ini kepada anda. Dan anda cuba jawab suatu cuti sekolah nanti Okey, nyatakan dua negeri yang mempunyai hubungan rapat dengan Siam
Nyatakan dua negeri Melayu yang mempunyai hubungan rapat dengan Siam. Okey, apa jawapan dia? Dua negeri Melayu yang mempunyai hubungan rapat dengan Siam. Okey, senang saja jawapan dia. Okey, Perlis, Kelantan. Okey. Cheng Wei kata satu Perlis, dua Kelantan. Okey, bagus. Okey, Yu Jing Eng kata Kelantan, Terengganu. Okey, bagus. Okey, okey. Jadi anda boleh kata apa? Perlis. Okey, Kelantan. Okey. Jadi kalau anda nak bubuh satu lagi jawapan, anda just tulis 3. Okey, tulis kat bawah 3. Anda tulis di situ Terengganu. Okey. Dia jawab banyak Jangan letak Johor Okey, jangan letak Johor Okey. Next. Jelaskan siri perjanjian British Siam yang melibatkan negeri-negeri Melayu Utara. Okey, jelaskan siri perjanjian British Siam yang melibatkan negeri-negeri Melayu Utara. Okey. Jelaskan siri perjanjian yang melibatkan negeri-negeri Melayu Utara. Okey, 4 markah. Okey, jadi untuk soalan ini, okey, untuk menjawab soalan ini okey, anda kena tahu beberapa benda. Saya tunjukkan kepada anda. Okey, untuk menjawab soalan B ini anda kena tahu dia 4 markah. Okey, anda kena tahu beberapa benda. Okey, anda cuba lihat buku teks anda balik di muka surat 92. Tengok kotak kuning ini. Tahukah anda pada buku teks Okey, jadi jawapan anda kena ada ini dengan ini. Okey, perjanjian sulit 1897. Okey, actually ini pun boleh lah, perjanjian Beni, perjanjian sulit, perjanjian sepadan, perjanjian. Okey, jadi anda sebut nama perjanjian ini serta anda terang sedikit. Macam perjanjian sulit 1897. Okey, untuk memastikan tiada kuasa lain yang meluaskan pengaruh di Kedah, Kelantan, Terengganu dan Perlis. Okey. Okey, 2. Perjanjian sepadan ini menyelesaikan masalah sempadan di antara Perak British dengan Reban Siam. Okey. Lepas itu perjanjian 1902. Okey. Dalam perjanjian ini negeri-negeri tidak boleh menyerahkan konsesi kepada kuasa asing tanpa izin Siam. Okey, jadi apa yang saya gariskan ini adalah huraian penting bagi setiap perjanjian ini. Okey. Dan akhir sekali perjanjian Bangkok 1909, negeri-negeri Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu terima seorang penasihat British. Jadi ini adalah jawapan yang anda tulis dalam sini Boleh? Anda rujuklah muka surat berapa? Muka surat 92 yang ini, yang saya gariskan merah ini. Okey. Sebenarnya kalau nak senang anda boleh kata okey, setiap perjanjian ini dia adalah untuk menghalang ataupun memastikan tiada kuasa lain yang meluaskan pengaruh di negeri-negeri ini. Dan yang perjanjian Bangkok ini adalah negeri-negeri ini menerima seorang penasihat British. Okey. Jadi itu yang anda terangkan dalam soalan inilah. Okey, boleh? Okey. Bincangkan kesan temuannya perjanjian ini. Jadi anda tolong beritahu saya apa kesan dia. 4 markah. Okey, jadi dengan ada perjanjian ini perjanjian Bangkok, okey, perjanjian ini sulit, perjanjian sepadan, perjanjian 1902. Okey, apa kesan dia kepada negeri-negeri Melayu Utara?
Dan okey. Boleh anda tulis jawapan anda, apa kesan dia? Jom kita lihat apa kesan dia. Apa kesan dia? Okey, tulis dan ruangan chat apa kesan dia. Okey, kurang-kurangnya bagi saya 4 kesan Dia 4 markah. Okey, tolong tulis dalam ruangan, tolong tulis apa kesan dia. Okey, kita ada jawapan dari Cheng Wei. Okey, kesan dia adalah ini. Ini jawapan Cheng Wei Okey, saya tunjuk jawapan Cheng Wei Okey, ini adalah jawapan Cheng Wei. Kita tengok jawapan Cheng Wei. Okey, kesan perjanjian ini adalah membuka laluan kepada British untuk menguasai tanpa gangguan kuasa yang lain. Okey, membuka laluan kepada British untuk menguasai negara. Okey, bagus. Satu. Okay, membuka laluan kepada British untuk menguasai negara ataupun negeri-negeri Melayu berkenaan Okey, seperti Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Okey, tanpa gangguan daripada kuasa asing yang lain. Okey, nombor 2 adalah ini, tanpa gangguan kuasa asing yang lain. Okey, bagus. Okey, ada jawapan yang lain lagi tak? Kita 4 markah tau. Ini baru 2 markah sahaja. Okey. Siapa lagi boleh bagi jawapan? Okey, bagus jawapan Cheng Wei, lengkap. Okey, ayat yang lengkap. Okey, saya perlu 2 jawapan lagi. Okey, apa kesan kepada negeri-negeri Melayu Utara ini? Macam selepas perjanjian Bangkok 1909 okey, negeri-negeri Melayu ini dia kena buat apa? Dia kena terima apa? Okey, menyelesaikan. Seterusnya menyelesaikan masalah sempadan. Okey, bagus. Jawapan Cheng Wei. Okey. Jawapan Cheng Wei kita lihat di sini, saya letak jawapan dia. Okey, cukup bagus. Ayat lengkap, menyelesaikan masalah sempadan. Okey. Menyelesaikan masalah sempadan. Antara siapa? Antara British dengan Siam. Okey. British di sini maksudnya Perak lah. Siam ini maksudnya Reman. Okey. Sepadan antara kawasan British dengan Siam itu kawasan British Perak, Siam Reman. Okey. Satu lagi. Apa kesan kepada negeri-negeri Melayu Utara? Kesan dia. Okey, apa dia? Perjanjian Bangkok 1909. Apa kesan kepada negeri-negeri Melayu ini? Okey, Yu Jing En kata di samping itu dapat menjaga keamanan di negeri-negeri Melayu. Okey, betul juga. Okey, Yu Jing En kata ini pun betul juga. Okey, kita tengok jawapan rakan-rakan anda. Okey, kita tengok jawapan rakan-rakan anda. Okey, sebenarnya bagus tau jawapan anda semua. Sekejap kita tengok jawapan pada ruangan chat. Di samping itu dapat menjaga keamanan. Okey, menjaga keamanan Okey, menjaga keamanan di negeri-negeri Melayu. Okey, betul. Sebab negeri-negeri ini dia bebas daripada ancaman Siam. Okey, dia bebas daripada ancaman Siam. Okey, sebab British kata dia ada beban orang putih. Siam melakukan kekejaman di negeri ini. Jadi negeri ini dikatakan aman jugalah. Okey, itu dari segi kebaikan dia. Okey, lagi satu, negeri Melayu Utara ini perlu terima seorang penasihat British Okey.
Dan lagi satu adalah ini. Apa kesan dia? Dapat mengawal hubungan luar. Okay. Negeri Melayu seperti Kelantan dan Terengganu. Okay. Di mana negeri-negeri ini, okay, negeri-negeri ini tidak dibenarkan, tidak boleh serah konsensi kepada kuasa luar. Okay. Tanpa izin Siam. Okay. Jadi ini adalah 6 jawapan yang anda boleh pilih ya. Okay, cukup bagus. Cara menulis anda boleh ikut jawapan Cheng Wei ya. Okay. Anda boleh guna jawapan Cheng Wei. Saya copy paste untuk anda lihat. Okay, ini jawapan Cheng Wei ya. Okay, cukup bagus. Okay. Okay, anda lihat ini ayat dia cukup lengkap. Okay, saya gabung semua jawapan anda. Okay. Okay, tengok ayat dia lengkap, ada kepala ayat, ada penanda wacana. Okay. Jawapan yang macam ni cukup lengkap lah. Okay. Jadi anda dapat markah penuh dengan jawapan macam ni. Ayat lengkap, ada penanda wacana. Okay. Okay. Jadi itu sahaja latihan ya. Okay. Yang akan saya berikan kepada anda nanti dalam grup. Okay. Jadi anda cuba buat. Okay. Jadi kita ada 5 minit lagi ya. Okay. Kita tengok sekejap 5 minit lagi. Okay, kita tengok buku teks sekejap Okay, lagi satu adalah ini ya. Okay, soalan ini baru saya ingat Okay, kita cuba lihat soalan ini. Soalan ini ya. Okay, anda lihat ini. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan sebab Raja Melayu di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu menolak perjanjian Bangkok 1909. Okay, jadi adakah Raja Melayu ini menerima perjanjian Bangkok? Adakah Raja-Raja Melayu menerima perjanjian Bangkok? Okay, jawapan dia tidak. Mereka menolak. Okay, mengapa mereka menolak? Mengapa Raja-Raja Melayu di Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu mereka menolak perjanjian Bangkok? Okay, jawapan dia ini. 1. Okay, mereka tidak terlibat dalam perjanjian dan rundingan. Okay. Raja-Raja Melayu ini tidak terlibat langsung dalam perjanjian Bangkok. Sebab yang terlibat adalah siapa? British dengan Siam. Okay. British dengan Siam. Okay. Tengok sekali lagi. Okay. 2. So, Raja-Raja Melayu ini menganggap negeri mereka adalah negeri yang berdaulat dan merdeka. Okay. Berdaulat dengan merdeka. Negeri-negeri ini tidak dianggap mereka dijajah. Okay. Walaupun negeri ini hantar bunga emas kepada Siam, tapi itu adalah tanda persahabatan. Okay. Jadi lagi satu, Raja-Raja Melayu ini mereka memelihara kedaulatan negeri. Okay. Jadi mereka tidak mahu British campur tangan. Mereka tidak mahu British campur tangan dalam pentadbiran negeri. Oleh itu, macam Kelantan dengan Terengganu, mereka menolak, mereka menolak kehadiran penasihat British. Okay. Raja-raja Melayu di negeri-negeri ini tidak mahu tunduk kepada British. Dan British pada masa itu mengubah keluasan tanah negeri terbabit. Okay. British mengubah keluasan tanah negeri terbabit. British dia buat sempadan. Okay. Jadi Raja-Raja Melayu, okay, jadi Raja-Raja Melayu mereka membantah tindakan British ini. Okay.
Persepadanan cara barat bermula dengan perjanjian yang sebelumnya. Kemudian kepada penandaan sepadan berbeza dengan cara persepadanan kerajaan Melayu. Okey. Jadi ini adalah jawapan dia 8 markah lah. Okey. Nanti saya akan hantar jawapan ini ke dalam grup anda. Anda boleh print dan tampal dalam buku tulis anda. Okey. Dan ini semua anda boleh lihat dalam rakaman nanti ya. Okey. Jadi jam 3.58. Okey, saya akan bagi link kehadiran kepada anda sekali lagi. Anda tolong isi dan lepas itu anda boleh meninggalkan Google Meet ini. Jadi sekian, terima kasih kepada para pelajar. Terima kasih kerana kehadiran anda hari ini.